Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan info terkini. Mat Kilau bin Imam Rasu dilahirkan pada kira-kira tahun 1865 atau 1866 di kampung Pulau Tawar. Namun kelahirannya sering dianggap jatuh pada tahun 1847. Kelahirannya jatuh ketika zaman pemerintahan Raja Bendahara Pahang ketika itu, yaitu Tun Ahmad. Bapaknya ialah Imam Rasu bin Syahrum atau lebih dikenali dengan nama Tok Gajah. Manakala ibunya pula ialah Mahda binti Tok Kaut Burau. Mat Kilau mahir mengaji, berzanji, dan berdikir maulud serta belajar berdikir rebana yang dikenali sebagai dikir Pahang. Hobi Mat Kilau adalah bermain gasing dan berlaga buah keras. Pada usia lebih kurang 20 tahun, Mat Kilau berkawin dengan seorang gadis yang bernama Yang Cik binti Imam Daud yang berasal dari kampung Kedondong. Imam Daud ialah seorang guru agama yang disegani di daerah Pulau Tawar Jerantut Pahang dan juga merupakan guru mengaji kepada Mat Kilau dan rekan-rekannya. Hasil perkawinan ini, Mat Kilau telah dikurniakan 3 orang anak. Setelah berkawin, barulah Mat Kilau belajar bersilat dan menuntut ilmu kebatinan. Mat Kilau bukan sahaja belajar bersilat sebagaimana sahabat yang lain. Bahkan beliau lebih mendalami silat dengan menggunakan senjata seperti keris dan parang. Mat Kilau juga banyak menuntut ilmu daripada ayahnya sendiri, yaitu Tok Gajah. Ilmu kebatinan secara agama banyak dituntutnya daripada Haji Montok atau Haji Uthman bin Senik yang merupakan mufti Pahang ketika itu. Mat Kilau juga dikatakan pergi bertapa di Gua Kota Gelanggi yang terletak tidak jauh dari Pulau Tawar untuk mendalami ilmu yang dituntutnya. Gua tersebut masih ada hingga kini. Menurut beberapa pendapat orang-orang lama, gua ini boleh menghubungkan Pahang, Terengganu, dan Kelantan. Pada bulan Oktober 1888, semasa Tok Gajah berada di Pekan, Hak Clifford telah datang ke Pulau Tawar dan berunding dengan Mat Kilau. Ini menunjukkan Clifford mempercayai ide-ide Mat Kilau. Beliau suka bergaul dengan lapisan masyarakat dan ini membuatkan beliau menjadi seorang yang luas pandangan dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Mat Kilau adalah seorang yang jujur dan tegas. Justru itu, dia sangat disegani dan amat dikasihi oleh pengikut-pengikutnya. Pengikutnya terlalu ramai, tetapi yang diketahui namanya ialah Pawang Dong, Teh Ibrahim, Mat Kelubi, Mat Alip atau Khatib, Awang atau Imam, dan Mat Tahir. Mereka ini sanggup sehidup semati dengan Mat Kilau. Kabar yang menyatakan Mat Kilau mati tersiar di dalam akhbar-akhbar Inggris yang diterbitkan di Singapura. The Straits Times dan The Free Press menyatakan ketua penderhaka yaitu Dato Bahaman telah jatuh ke tangan pemerintahan Siam pada bulan Oktober 1895. The Free Press pula memberitahu bahwa Mat Kilau telah melawan apabila hendak ditawan dan akibatnya dia telah cedera di muka dan kepalanya akibat cantasan pedang. Luka-luka itu sangat parah dan dia telah mati di dalam perjalanan ke hilir Kota Baru disebabkan kehilangan banyak darah. Dengan tersiarnya berita kematian Mat Kilau oleh akhbar The Free Press keluaran 22 Oktober 1985, maka pada pendapat umum tamatlah sudah riwayat Mat Kilau. Akan tetapi apa yang sebenarnya berlaku tiada diketahui kecuali beberapa orang sahabatnya seperti Mustafa bin Awang Mat atau Jusoh Rimau, Pendekar Tok Demali, Raja Ibrahim atau Pakhim, Mat Kelantan, dan beberapa orang lain. Disebabkan Mat Kilau dicop sebagai penderhaka oleh Inggris, maka terpaksalah Mat Kilau mengasingkan diri dan berpindah dari satu tempat ke satu tempat dan akhirnya bermastutin di Batu Lima, Jalan Kuantan Gambang. Semenjak 1930,
Mat Kilau juga terpaksa menukar namanya buat beberapa kali dan akhirnya dia memakai nama Mat Siam. Dalam bulan Desember 1969, Mat Kilau yang pada itu memegang kad pengenalan diri, kad pengenalan 2044778 dan bernama Muhammad bin Ibrahim, keluar daripada persembunyiannya dan memperkenalkan dirinya yang sebenar. Untuk mengelakkan dirinya dari menjadi tumpuan ramai, Mat Kilau telah bersetuju mengumumkan dirinya di kampung kelahirannya. Atas daya usaha Omar bin Mat Kilau, maka Mat Kilau dibawa ke kampung asalnya, yaitu Kampung Masjid Pulau Tawar, Jerantut. Pada hari Jumat 26 Desember 1969, Mat Kilau telah pergi ke masjid di kampung masjid untuk bersembahyang Jumat. Selepas sembahyang, Mat Kilau telah membaca Quran dan kemudian mengistiharkan dirinya sebagai Mat Kilau. Pengistiharan ini telah menggemparkan orang ramai sehingga kerajaan Pahang menumbuhkan jawatan kuasa penyiasat munculnya Mat Kilau atau jawatan kuasa penyiasat munculnya Mat Kilau. Jawatan kuasa itu dibentuk pada 8 Januari 1970. Beberapa orang telah ditemu ramah bagi membuktikan bahwa Mat Siam itu adalah Mat Kilau. Setelah disahkan, maka pada pukul 10.30 pagi hari Kamis 6 Agustus 1970, Mat Siam diistiharkan sebagai Mat Kilau oleh Menteri Besar Pahang yang amat berhormat Tan Sri Haji Yahya Muhammad Syed. Pada 1970, pihak utusan Melayu telah menerbitkan kitab kepunyaan beliau, Kitab Mat Kilau, sebuah kitab kompilasi doa dan amalan mistik seperti ilmu kebal dan penguat diri. Berdasarkan buku itu, kitab ini ditulis beliau dan diserahkan bagi jagaan kerabat di Raja Kelantan dalam persembunyiannya sebelum diserahkan kepada utusan Melayu bagi penerbitan kepada masyarakat awam. Orang terakhir yang diamanahkan menyimpan kitab ini ialah Wan Alim bin Wan Hasan, murid Menteri Besar Kelantan Nik Mahmud bin Nik Ismail yang turut menerbitkan kitab ilmu kebal. Pada hari Sabtu 15 Agustus, beliau telah dilaporkan berada dalam keadaan tenat. Setelah 10 hari selepas pengumuman pengiktirafan terhadap dirinya dibuat, pada hari Ahad 16 Agustus kira-kira pukul 6.45 pagi, Mat Kilau meninggal dunia di rumahnya di Batu Lima, Paya Besar, Jalan Kuantan, Gambang karena keuzuran. Usianya ketika itu dipercayai berusia 122 tahun. Namun menurut buku laporan jawatan kuasa penyiasatan Mat Kilau, beliau meninggal dunia ketika berusia 104 tahun. Beliau kemudiannya dikebumikan di Kampung Kedondong. Kenduri arwah 7 hari untuk beliau telah diadakan pada malam Isnin 23 Agustus di Masjid Pulau Tawar, Jerantut dan dihadiri oleh kira-kira 1.200 orang. Sebuah galeri yang menempatkan artifak peninggalan beliau dibuka kepada orang awam di Jerantut pada 30 September 2015. Terima kasih karena sudah menonton video ini hingga ke akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini. Terima kasih. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.